madu. Terima kasih. Perdana Menteri Wilayah Persekutuan atau Timbalan yang menjawab 3 minit. Terima kasih Datuk Individu dan terima kasih kepada Yang Berhormat Kepung di atas soalan yang dikemukakan. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat Kepung, sehingga kini Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah mempertimbangkan sebanyak 10,138 permohonan dari tahun 2019 sehingga tahun September 2021 untuk menyewa unit perumahan awam juga PPR di keseluruhan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Daripada jumlah permohonan tersebut, sebanyak 1,654 pemohon telah pun diluluskan, di mana 686 pemohon telah ditawarkan unit perumahan awam dan juga projek perumahan rakyat di bawah DBKL, manakala 968 lagi pemohon yang telah lulus masih lagi menunggu tawaran unit kosong. Terdapat beberapa faktor kenapa unit-unit kosong masih belum dapat diserahkan kepada 968 pemohon yang tersebut. Pertamanya ialah masih lagi terdapat unit-unit yang sedang dibaik pulih, yang mana unit-unit yang telah diambil semula oleh DBKL daripada penyewa yang sudah tidak mempunyai kelayakan, maka sekarang ini DBKL dalam proses untuk melakukan baik pulih. Yang keduanya, wujud penyewa yang telah melepasi kadar kelayakan bagi menduduki unit-unit ini tetapi masih lagi enggan keluar daripada unit yang telah diarahkan keluar. Dan yang ketiga, tidak ada sebarang projek-projek baru PPR yang telah siap untuk kita tawarkan kepada penyewa yang semakin meningkat daripada tahun ke tahun. Untuk makluman Yang Berhormat Kepung dan ahli-ahli Dewan Rakyat sekalian, bagi memastikan pemohon yang masih menunggu unit kosong untuk ditawarkan kepada mereka, DBKL sedang giat melaksanakan penguatkuasaan secara berkala dan bersasar mengikut zon dan kawasan yang telah pun kita kenal pasti. Antara kesalahan biasa yang telah dikenal pasti oleh pihak DBKL juga pihak penguatkuasaan ialah penghuni yang tidak sah, kemudian penghuni yang tidak menetap, dan yang penting sekali ialah penyewaan semula ataupun sublet dengan izin unit kepada pihak ketiga. Kes-kes yang melibatkan ketua penyewa yang terlibat dalam kes-kes dadah, maksiat dan juga menyalahi undang-undang negara juga tidak terkecuali daripada tindakan unit penguatkuasaan di BKL. Terima kasih. Soalan tambahan, sila Kepung. Ya, terima kasih Timbalan Menteri. Saya minta jawapan secara teliti tentang berapa unit PPR yang baru dicerangkan di Kuala Lumpur dan nama lokasi-lokasi PPR yang baru tersebut, khususnya di kawasan Parlimen Kepong. Terima kasih. Encik Kepung sila, Timbalan Menteri, 1 minit. Terima kasih Kepung. Kebetulan saya mempunyai catatan secara detail untuk pembinaan unit-unit PPR yang di Kuala Lumpur ni. Senarai untuk makluman Kepung dan juga Dewan Rakyat, senarai status pelaksanaan kita ada 15 lagi tapak perumahan awam yang berpotensi untuk pembangunan semula di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sehingga 30 September. This data, dengan izin, data ini adalah sehingga 30 September 2021. Dalam pembinaan kita ada perumahan awam Seri Pahang sekarang. Yang ini yang akan kita bina, yang akan siap pada tahun 2024. Yang kedua, yang masih lagi dalam perintah pembangunan, ada satu perumahan awam Seri Perlis, satu ya. Kemudian yang masih lagi dalam proses permohonan rundingan cadangan, kita ada 8, kita ada 7 masih lagi dalam proses rundingan. Dan dalam perancangan kita ada 5 lagi projek perumahan untuk pembinaan perumahan awam yang secara jumlahnya kita ada 15 lagi dalam pembinaan yang melibatkan kawasan-kawasan di sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan kedua saya jemput Yang Berhormat Batu. Terima kasih Datuk Speaker dan terima kasih Timbalan Menteri atas jawapan. Saya ingin tahu bahawa apakah dengan angka yang Timbalan Menteri sebut tadi daripada 2019 10,138 pemohon dan jika
tak dapat jawab sekarang, boleh bagi jawapan bertulis angka yang sebenar dalam permohonan, bukan daripada 2019, dan golongan ataupun statistik golongan belia, pemohon belia yang telah memohon untuk rumah PPR. Dan juga soalan kedua, apakah mekanisme yang digunakan oleh penguatkuasa untuk tarik balik rumah-rumah yang di penduduk PPR selain daripada kes-kes ataupun kelayakan mereka. Apa mekanisme yang digunakan dan adakah penguatkuasaan akan bersama dengan persatuan-persatuan penduduk untuk mencari ataupun memastikan penduduk ni ada kelayakan. Terima kasih. Batu, sila Menteri 1 minit. Terima kasih Batu. Soalan Batu ada satu, yang kedua, yang ketiga itu saya dah jawab, tapi saya tak apa, saya perincikan lagi. Cumanya Batu, saya nak Terima detailkan. kasih. Batu, saya nak detailkan ya. 2019 kita ada 1,543 pemohon rumah PPR yang nak menyewa, yang berminat untuk menyewa. 2020 melonjak 6,922 pemohon. Ini mungkin kerana mereka kehilangan pendapatan, kehilangan tempat tinggal dan kehilangan kemudahan untuk mereka meneruskan penyewaan di rumah-rumah yang telah mereka sedia ada. 2021 1,673, 10,138. Tetapi daripada 10,338 ini yang layak 1,654. Kenapa jumlahnya kecil? Kerana mereka yang memohon tidak mempunyai kelayakan untuk menyewa PPR ini. Apa syarat dia? Dia mesti berkahwin, Datuk Yang di-Pertua. Yang bujang tak layak. Mesti warga negara Malaysia, pendatang tidak layak. Kemudian dia mesti menetap dalam lingkungan 35 km radius wilayah Kuala Lumpur. Dan yang penting sekali, Datuk Yang di-Pertua, ialah mereka ini mesti berpendapatan 3,000 ke bawah. Itu kelayakan. Kerana itu kelayakan yang kita beri pertimbangan 1,654 orang sahaja. Yang kedua, Datuk Yang di-Pertua, ialah selain daripada penguatkuasaan yang kita jalankan yang saya dah sebut tadi, kita akan buat penguatkuasaan secara berkala. Tidak ada kompromi, Datuk Yang di-Pertua. Bila kita dapati sublet, kita akan rampas unit ini. Kalau kita dapati dia tidak tinggal, kita akan rampas. Kalau kita dapati ketua penyewanya terlibat dadah, maksiat, terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang melanggar peraturan dan juga undang-undang negara, kita akan rampas. Kalau dia tidak tinggal pun, kita akan rampas. Ini tindakan ini adalah secara berterusan yang dijalankan oleh pihak penguatkuasaan yang di dalam data kita 350 unit pada setiap tahun boleh kita buat penguatkuasaan ini untuk kita tawarkan kepada pemohon yang sedang di dalam senarai tunggu, Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih. Boleh ada soalan tambahan? Soalan tambahan. Soalan tambahan dari di wilayah. pihak Kacan. Ini di wilayah. Baik. Saya beri peluang satu lagi Segambut. yang berhormat Segambut. Terima kasih. Soalan saya kepada Timbalan Menteri, adakah kerajaan akan mengkaji semula syarat bahawa hanya pemohon yang telah berkahwin boleh memohon rumah PPR ini, kerana sekarang ini ada banyak golongan yang tidak berkahwin dan mereka tak ada penjaga untuk membantu mereka. Jadi golongan gelendangan semakin bertambah kerana mereka tak ada penjaga dan mereka tak dapat apply PPR. Terima kasih. Terima kasih Segambut. Sila Menteri. Segambut, terima kasih. Syarat kita ialah telah berkahwin, Segambut. Tetapi ada kes-kes tertentu yang telah kita tawarkan, dia menjadi duda atau janda ketika menduduki rumah PPR itu. Tentunya kes-kes ini mempunyai pertimbangan kemanusiaan di dalam kita meneruskan penyewaan ini ataupun menamatkan penyewaan. Ini adalah bergantung kepada keadaan dan kes-kes yang tertentu untuk kita kaji dari masa ke semasa. Tetapi syarat permohonan untuk kita beri pada awal itu mesti kahwin. Bujang tak boleh, atau yang tidak berkahwin tu tidak boleh, dia mesti berkahwin. Tetapi dalam proses menduduki ini, kalau berlaku keseorangan semula, itu bergantung kepada pertimbangan kemanusiaan yang akan dijalankan di dalam mesyuarat jawatankuasa pemilihan dan mesyuarat jawatankuasa tindakan bagi setiap rumah PPR ini. Terima kasih Segambut. Pertanyaan seterusnya saya ingin menjumpa Yang Berhormat Datuk Zakaria bin Muhammad Idris Libaran.